Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini. Jadi untuk hari ini saya akan menyambung pengajaran saya untuk tingkatan 3 bagi bab matematik pengguna. Tapi pada hari ini saya akan fokuskan kepada simpanan. Kalau untuk video yang sebelum ni saya menerangkan apakah simpanan dan pelaburan. Tapi pada hari ini saya akan memfokuskan untuk simpanan. Maksudnya berkaitan dengan pengiraan faedah ataupun ganjaran yang diberikan oleh bank kepada penyimpan. Baiklah, jom kita tengok. Simpanan. Okey, simpanan macam awak sedia maklum, ada 3 jenis, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa, yang mana untuk akaun simpanan dan simpanan tetap akan diberikan faedah ataupun ganjaran, tapi untuk akaun semasa charge akan dikenakan oleh pihak bank kepada penyimpan. Jadi sekarang kita nak tengok apakah jenis faedah ataupun ganjaran yang diberikan oleh pihak bank kepada penyimpan. Yang pertama ialah faedah mudah. Yang kedua adalah faedah compound. Ini adalah ganjaran yang diberikan oleh pihak bank. Kita tengok satu persatu dahulu. Kita fokuskan kepada faedah mudah terlebih dahulu. Baiklah, I merujuk kepada interest. Apa benda interest ni? Interest ni adalah faedah ataupun ganjaran yang diberikan oleh pihak bank. Jadi dia ada formula macam mana kita nak kira faedah yang akan awak dapat bila awak menyimpan di bank. Baiklah, P merujuk kepada principal. Apa maksud principal? Principal adalah wang yang disimpan di dalam bank. Ini maksudnya principal. R pula adalah rate, yang mana rate ni adalah kadar yang ditentukan oleh pihak bank untuk diberikan kepada penyimpan. Biasanya kadar ni dalam percentage. Tapi untuk dalam pengiraan ni kita akan tukarkan dia dalam bentuk perpuluhan. Seterusnya T. Apa benda T ni? T ni adalah times ataupun masa lah. Masa mesti dalam unit tahun. Jadi ini adalah formula untuk faedah mudah, iaitu I sama dengan PRT. Untuk faedah compound saya akan terangkan kemudian. Jom kita tengok contoh untuk faedah mudah. Contoh yang pertama, Encik Zainal menyimpan sebanyak RM4,000 di bank bunga dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperoleh selepas 1 tahun? Baiklah, soalan bermula daripada sini. Berapakah faedah yang diperoleh? Jadi faedah, apa formula faedah tadi? I sama dengan PRT. Jadi sekarang kita akan cari principal dulu. Wang yang berada di bank sekarang, Cik Zainal, dia menyimpan sebanyak RM4,000. Jadi ini adalah P. R, kadar. Okey, mana kadar yang dikenakan oleh bank? Kadar faedah 2%. Jadi ini adalah R, yang mana kalau 2% adalah 2/100. T kita akan tengok pada soalan balik. Ini soalannya, berapakah faedah yang diperoleh selepas 1 tahun? Jadi T berada di sini. Jadi sekarang kita tulis balik dia punya formula. I sama dengan PRT, yang mana P adalah 4,000 darab dengan R 2/100 darab dengan T iaitu 1. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 80, yang mana I adalah sama dengan RM80, yang mana I ni adalah
faedah. Boleh? Kita bagi contoh yang seterusnya. Contoh 2. Encik Bat menyimpan RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah bagi tempoh 2 tahun tersebut. Baiklah, kita tengok kepada soalannya. Soalan bermula di sini. Hitung jumlah faedah. Jumlah faedah. Jadi sekarang apa formula faedah? I sama dengan PRT. Baiklah, kita akan keluarkan maklumat. Sekarang kita akan cari P. Mana P? Simpanannya adalah sebanyak RM5,000. Jadi ini adalah P. R adalah kadar. Jadi kita semak di bank dengan kadar faedah 3%. Jadi ini adalah R, yang mana R adalah 3%. Kenapa per 100? Sebab peratus, 100%. T kita tengok pada soalan yang di sini. Hitung jumlah faedah bagi tempoh 2 tahun. Jadi ini adalah T kita. Jadi sekarang kita akan jawab. I sama dengan PRT. I faedah adalah P, simpanan dia berapa tadi? Ya, RM5,000. R adalah 3%. T di sini adalah 2. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 300. Jadi, jumlah faedah yang diterima adalah RM300. Dapat? Kita terus ke contoh yang ketiga. Cik Wong menyimpan RM1,000 di bank murni dengan kadar faedah 4% tahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh selepas 6 bulan. Baiklah, tengok soalan dia. Soalan dia bermula di sini. Hitung jumlah faedah. Apa formula jumlah faedah? I sama dengan PRT. Sekarang kita nak cari maklumat kita. P, jumlah wang yang disimpan berapa? Ya, betul. RM10,000. Jadi ini adalah P. R, kadar yang dikenakan berapa? Ya, 4%. Jadi ini adalah R. Tukarkan dia 4%. T tengok kat mana? Tengok dekat soalan balik. Okey, hitung jumlah faedah yang dia peroleh selepas 6 bulan. Sekarang awak tengok apa perbezaan antara contoh 3 dengan contoh 2. Contoh 2, untuk T dia bagi dalam tahun. Saya kata T mesti dalam tahun, betul? Tapi sekarang ni, untuk contoh yang ini, T-nya adalah bulan. Jadi sekarang kita kena tukar 6 bulan kepada tahun. Jadi macam mana kita nak tukar? 6 bulan kita nak tukar jadi tahun. Maksudnya adalah 6 per dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ya, ada 12 bulan. Jadi kecilkan, awak akan dapat 1/2 tahun. Jadi ini T awak yang terbaru. Jangan guna 6 ya. Ini adalah dalam bulan. T kita mesti dalam tahun. Jadi sekarang jom kita kira. I sama dengan PRT. P kita berapa tadi? 10,000. Darab dengan R kita 4/100 dan T adalah 1/2. Make sure awak buat semua ni in bracket. Kenapa mesti dalam bracket? Sebab ini adalah darab ya. Baiklah, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 200. Jadi, jumlah faedah yang diterima oleh Cik Wong adalah RM200 untuk 6 bulan. Jom kita tengok contoh 4. Encik Nazrin menyimpan RM8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% tahun. Hitung jumlah simpanan selama 2 tahun. Sekarang kita tengok apa soalannya. Soalannya bermula di sini. Hitung jumlah simpanan selama 2 tahun. Jumlah simpanan. Soalan untuk sebelum ini adalah jumlah
faedah. Awak tak nampak kan? Jumlah faedah. Faedah formula dia apa? I sama dengan PRT. Tapi untuk soalan ni dia nak jumlah simpanan. Apa maksud jumlah simpanan? Maksudnya adalah simpanan awal tambah dengan faedah. Jadi sekarang ni awak tahu tak simpanan awal itu berapa? Ya, 8,000. Jadi 8,000 tambah dengan faedah. Faedah dia tak bagikan, jadi kena kira, iaitu I sama dengan PRT. Okey, jom kita tengok. Kita nak cari maklumat sekarang ni. P, simpanan awal dia berapa tadi? Oh, sorry ya, 8,000 di sini. RM 8,000. Jadi ini adalah P. Seterusnya R, kadar. Mana kadar? Kadar faedah 3%. Jadi tukarkan dia. R sama dengan 3%. T tengok kat mana? Tengok pada soalan. Jadi sekarang kita tengok soalan. Hitung jumlah simpanan selama 2 tahun. Jadi ini adalah T awak. Jom kita kira. I sama dengan PRT. Faedah ya I ni. P kita berapa? 8,000. Darab dengan R 3%. T adalah 2. So bila awak darabkan semua ni, awak akan dapat 480. Jadi ini adalah nilai faedah. Sekarang adakah sudah menjawab soalan? Oh sorry. Adakah sudah menjawab soalan? Belum. Soalannya adalah jumlah simpanan. Jadi jumlah simpanan Encik Nazrin ialah RM 8,000 simpanan awal ditambahkan dengan faedah yang diberikan oleh bank selama 2 tahun. Jadi totalnya adalah RM 8,480. Jadi inilah jumlah simpanan Encik Nazrin. Dapat? Okay, good. Seterusnya kita tengok contoh yang kelima. Puan Vina menyimpan RM5,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Vina selepas 1 tahun? Jika kadar faedah yang diberikan ialah 5% dan 6%. Sekarang kita akan membanding beza. Ada perubahan tak? Dengan ini kadar 5%, ini adalah kadar 6%. Sekarang kita nak buat perbandingan sebenarnya. Jadi sekarang ni dikata berapakah jumlah simpanan selepas 1 tahun. Jadi inilah kita punya soalan sebenarnya. Baiklah, sekarang kita akan kirakan macam tadi jumlah simpanan, maksudnya simpanan tambah faedah. Jadi kita akan kirakan faedah terlebih dahulu. I sama dengan PRT. Yang ini pun sama, I sama dengan PRT. Untuk soalan A, kita cari P. Mana P? Ya, RM 5,000. Ini adalah P kita. R untuk soalan A adalah 5%. Jadi maksudnya 5%. Kalau untuk soalan B, maksudnya 6% ialah 6%. T selepas 1 tahun. Jadi ini adalah nilai T kita. Jadi sekarang kita terus darabkan untuk soalan A. P adalah, silap. P adalah 5,000 darab dengan R yang ini adalah 5% darab dengan T ialah 1. So bila awak kira, awak akan dapat 250. Jadi jumlah simpanan Puan Vina bagi kalau kadar faedah yang diberikan adalah 5% tahun adalah RM 5,000 tambah dengan RM 200 setengah faedah yang diberikan. Total simpanan untuk setahun adalah RM 5,250. Seterusnya kita akan kira bagi kadar faedah 6% tahun. Saya tukar color sikit. Okey, I sama dengan PRT. P masih sama, T masih sama, cuma R sahaja yang berubah. P adalah 5,000 darab dengan R untuk soalan B adalah 6%.
darab dengan T1 sebab dia nak 1 tahun. So bila awak kira, awak akan dapat 300. Jadi kita tahu faedah untuk 6% adalah sebanyak RM300. Jadi jumlah simpanan untuk 6% ni adalah RM5,000 tambah dengan RM300. Jadi jumlahnya adalah RM5,300. Jadi sekarang awak dapat lihat tak perbezaannya bila Puan Vina mendapat 5%, dia punya faedah adalah 200.5. Tapi kalau Puan Vina mendapat 6% tahun, ganjaran yang diberi oleh bank tinggi sikit 6%, faedah yang dapat adalah 300. Jadi beza kat sini adalah RM50. Apa yang saya nak cakapkan di sini ialah semakin tinggi apa ya? Semakin tinggi kadar faedah yang diberikan oleh bank, semakin tinggi pulangan yang penyimpan dapat. Semakin rendah kadar faedah yang diberikan, semakin kuranglah ataupun semakin rendah pulangan yang pelanggan itu akan dapat. Okey, dapat? Bagus. Jadi kita dah habis untuk faedah mudah. Seterusnya kita akan terus masuk kepada faedah compound. Nanti macam mana kita nak tahu perbezaannya? Awak akan tengok berdasarkan soalan yang diberikan. Baru kita tahu kita nak guna faedah mudah ke faedah compound. Okey, jom kita tengok. Faedah compound, formula dia adalah MV sama dengan P darab dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Baiklah, apa benda ni? MV, measured value ataupun nilai matang. Nilai matang ni maksudnya jumlah simpanan lah, senang cerita. Jumlah simpanan yang simpanan awal kita tambah dengan faedah yang diberikan oleh bank. Itu measured value, nilai matang tersebut. Kalau untuk faedah compound ni maksudnya kita akan kira terus jumlah simpanan. Tapi kalau untuk faedah mudah, kita hanya kira faedah sahaja. Okey, dapat? Seterusnya, P masih benda yang sama, principal, iaitu sebanyak mana nilai wang yang awak simpan dalam bank. Satu-satulah. So ini formula dia. Tambah dengan R ni pun sama, kadar faedah, rate. N ini adalah number of period. Apa benda number of period ni? Number of period ni maksudnya adalah bilangan kali faedah compound dalam setahun. Apa benda ni ya? Okey, bilangan kali faedah compound dalam setahun ni maksudnya dalam soalan dia akan cakap pengkomponan setiap compound. Okey, contohlah kalau setiap 1 tahun, maksudnya awak akan dapat 1 kali je. Ini saya nak cerita macam mana kita nak kira N dia. Compound setiap 1 tahun. Awak baca macam ni ya. Compound setiap 1 tahun. Jadi maksudnya N nya adalah 1 kali je lah. Kalau compound 6 bulan, maksudnya apa? Compound setiap 6 bulan. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Maksudnya setiap 6 bulan dia akan diberi compound. Jadi berapa kali dia akan dapat? Ya, 2 kali. Bulan 6 sekali, bulan 12 sekali. Senang cerita macam tu lah. Okey, cuba kalau dia buat compound setiap 4 bulan. 4 bulan agak-agak awak berapa kali? Bulan 4, bulan 8, bulan 12. Jadi berapa kali? Ya, 3 kali. Kalau compound setiap 3 bulan, berapa kali? Guna CP3.
3, 6, 9, 12. Berapa kali? Ya, 4 kali. Kalau compound setiap 2 bulan, gunalah sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kenapa saya hanya kira sampai 12? Sebab 1 tahun ada 12 bulan sahaja. Jadi sekarang kalau untuk 2 bulan, awak akan dapat compound sebanyak 6 kali. Okey, kalau dia compound setiap bulan, setiap bulan akan diberi compound, akan diberi macam faedah lah kan. Diberi compound. Ada berapa kali? Betul, 12 kali lah. Kenapa 12 kali? Sebab ada 12 bulan dalam 1 tahun, setiap bulan. Okey, boleh? Jadi kita kena tengok ayat tu macam mana. Seterusnya, T times sama juga. Ni macam tadi, refer kepada tahun, masa. Jom kita tengok soalan yang diberikan. Pada awal tahun, Puan Liu menyimpan RM15,000 dengan kadar faedah 4% tahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Nampak? Ini yang membezakan soalan faedah mudah dengan faedah compound. Faedah compound dia akan terus tulis compound. Pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan pada akhir tahun ketiga? Jadi sekarang ini soalannya, berapakah jumlah wang simpanan pada akhir tahun ketiga? Okey, bila dah ada perkataan compound, maksudnya formulanya adalah MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N NT kuasa NT. Baiklah, sekarang kita akan semak satu-satu maklumatnya. P, berapa yang disimpan tadi? Ya, RM15,000. Jadi ini adalah P. Satulah. R, awak tengok sini, R per N kan? Okey, R per N. R, apa tadi? Kadar faedah. Ini kita akan tukar dia jadi R, yang mana R sama dengan 4/100. Sila tukar terus dalam bentuk perpuluhan. Kenapa saya suruh tukar dalam bentuk perpuluhan? Sebab kat sini dah ada pecahan. Takkan awak nak tengok ada 3 kali pecahan kat situ, nanti awak pening. Jadi 4/100, bila kita tekan kalkulator, awak tukar dalam bentuk perpuluhan, awak akan dapat 0.04. N merujuk kepada tengok ayat lepas compound. Okey, so apa dia? Pengkompaunan setiap 6 bulan. 6 bulan tadi guna sifir 6. 6, 12. Berapa kali? Ya, N kat sini adalah 2. T merujuk kepada, tengok pada soalan dia pada akhir tahun ketiga. Jadi ini adalah T awak. Jom kita jawab. MV sama dengan P 1 tambah R per N kuasa NT. Baiklah, kita tengok P kita berapa tadi? Ya, 15,000. Buka kurungan 1 tambah R kita berapa tadi? Ya, 0.04. 0.04 bahagi dengan N berapa? 2. Kuasa 2 darab 3. Ingat ya, N kat sini nilai samalah. Kalau sini 2, sini pun kena 2 lah. 3 tu adalah T dia. Baiklah, awak boleh tekan dalam kalkulator. Baiklah, awak boleh tekan benda ni sekaligus dalam kalkulator. Tapi nasihat saya, tekan satu-satu. Saya takut nanti awak akan ada kesilapan. Baiklah, kalau dalam kalkulator, apa yang perlu kita tekan dahulu? Sama macam buat maths, selesaikan benda yang dalam kurungan dahulu. Jadi sila tekan ini dahulu di dalam kurungan. 1 tambah 0.04 bahagi 2. Elakkan guna per yang ini, yang AB per situ elakkan. 1 tambah 0.04 bahagi 2, tekan sama dengan dah. Bila dah, terus tekan kuasa. Ini kuasa ni 2 darab 3, awak akan dapat 6 kan? Macam mana kita nak tekan kuasa 6 dalam kalkulator? 1 tambah 0.04 per 2, awak dah tekan, awak akan dapat 1.02 kan? Okey,
Kuasa maksudnya awak tekan dekat kalkulator 1.02 kuasa. Ini button kuasa. Kuasa 6. Okey. Tekan sama dengan, baru darabkan dengan 15,000. Jadi baru tekan sama dengan, awak akan dapat nilai yang betulnya adalah RM 16,892.44 sen. Dapat? Saya bagi cara nak tekan kalkulator ni ya, tekan betul-betul. Baiklah, untuk soalan seterusnya. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% tahun. Jika Puan Wani menyimpan RM10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaundkan sebanyak 3 bulan sekali dan sebulan sekali? So sekarang ni ada dua jawapan perbezaan. Dia suruh buat kita buat perbandingan sebenarnya. Bila ada perkataan compound, apa formula dia? Ya, formula dia adalah MV sama dengan P kurungan 1 tambah R over N kuasa NT. Jadi sekarang kita semak P kita berapa? P kita adalah RM1000. Ini adalah P. R, mana R? Kadar faedah 5%. Yang mana 5% adalah 5%. Tekan dengan kalkulator awak dapat 0.05. Okey, N. N kita berapa? Kita tengok pada soalan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali maksudnya sifar 3. 3, 6, 9, 12. Ada berapa? 4. Jadi N sama dengan 4. T kita berapa? T kita adalah 1. Kenapa 1? Sebabnya Puan Wani dia menyimpan pada awal tahun. Dan soalan dia tanya simpanan beliau pada akhir tahun. Dalam masa 1 tahun sahaja. Jadi T kita adalah 1. Okey. Sorry. T kita adalah 1. Jadi jom kita jawab. MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. P adalah RM10,000. Buka kurungan 1 tambah R kita berapa tadi? 0.05 per dengan N adalah 4 kuasa 4 darab 1. Jadi ingat lagi tak macam mana nak tekan kalkulator? Tekan yang dalam kurungan terlebih dahulu. Tekan yang ini dahulu. 1 tambah 0.05 bahagi 4. Tekan sama dengan kuasa. Pastikan tekan button ini. Kuasa 4 darab 1 adalah 4. Tekan sama dengan, baru darab dengan 10,000. Jadi awak akan dapat RM RM10,509.45 sen. Sekarang kita tengok untuk soalan B. Okey. P formula dia sama juga. MV sama dengan P1 tambah R per N kuasa NT. P masih sama 10,000. R masih sama 0.05. Cuma N sahaja yang berubah, iaitu sebulan sekali. Kalau sebulan sekali maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap bulan. Setiap bulan ada berapa bulan? Ada 12. Jadi 12 kali. Jadi kita terus. P adalah 10,000. Buka kurungan 1 tambah 0.05 bahagi dengan N kita berapa? 12 kuasa 12 darab 1. Ya, sama macam sini. Awak darab awak dapat RM RM10,511.62 sen. Jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan. Semakin kerap pengkompaunan, semakin bertambah nilai simpanan. Itu ya. Semakin, tengok yang ini hanya 4 kali setahun saja, tapi yang ini adalah 12 kali setahun. Bila semakin kerap pengkompaunan, semakin bertambah jumlah simpanan kamu. Okey, faham? Baiklah, untuk soalan yang terakhir, ini saya ambil semua saya punya contoh, saya ambil daripada buku teks ya. Okey, Encik Osman menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah. Okey, apa benda prinsip wadiah ni? Prinsip wadiah ni adalah
Harta atau wang tunai yang diterima dengan persetujuan pelanggan untuk disimpan di bank, di dalam bank, pihak bank bertanggungjawab atas keseluruhan wang simpanan tersebut lah. Dalam erti kata lain, ini adalah hibah. Hibah nanti kita baca. Pada akhir tahun tersebut, beliau menerima sebanyak 20,500 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Tambahan RM500 merupakan hibah dari bank. Hitung peratus hibah yang diperoleh Encik Osman. Hibah ni maksudnya adalah hadiah. Kalau untuk prinsip wadiah ni, dia tak ada kadar faedah yang macam sebelum ni yang awak tengok, okey 5% tahun, 3% tahun, tak ada. Dia menggunakan nanti di hujung nanti dia akan mendapat hadiah ataupun hibah. Inilah ganjaran yang diberikan oleh pihak bank. Jadi sekarang kita nak tahu berapa sebenarnya kadar faedah yang diberikan oleh pihak bank. Jadi sekarang ni, ini adalah dia punya P. Ini adalah nilai akhir kan. 20,500 ni adalah simpanan awal tambah dengan faedah. Yang mana simpanan awal kita tahu adalah 20,000 tambah dengan F. F ni adalah 500 tu yang dapat 20,500. Jadi sekarang ni untuk 500 ni kita nak tahu berapa kadar peratusnya. Okey, jadi kita nak tahu peratus hibah. RM500 daripada keseluruhan, iaitu bukan keseluruhan kat sini. 500 daripada simpanan awal. Simpanan awal adalah 20,000 darab dengan 100. Kenapa nak kena darab dengan 100? Sebabnya dia nak dalam peratus. Jadi bila awak kira, awak akan dapat 2.5%. Inilah kadar faedah yang diberikan oleh bank tersebut. Jadi saya harap awak faham apa yang awak dah belajar pada kali ini. Sehingga kita bertemu lagi lain kali. Assalamualaikum. Terima kasih.